menentukan nilai perjutaan graviti secara tradisional tidak berjaya. Deteksi untuk pemerhatian tersebut, murid tidak dapat nilai perjutaan graviti dengan tepat disebabkan oleh alat dan kaedah yang digunakan. Pemerhatian yang kedua, murid melepaskan pemberat dengan tidak seragam dan menyebabkan radat rawak. Inquiry dia, apakah yang membuatkan murid hilang minat untuk menentukan nilai perjutaan graviti, dan biasanya murid merasa sukar dan kurang bersemangat kerana tidak berjaya mendapat nilai perjutaan graviti yang sebenar. Inilah alatnya, sistem pembangkit dan pemasa elektronik. Fokus kajian dia adalah meningkatkan kemahiran murid 4SD dalam menentukan nilai perjutaan graviti bumi menggunakan sistem photogate dan pemasa elektronik. Objektif kajian, murid dapat meningkatkan kemahiran dalam menentukan nilai perjutaan graviti bumi, dan guru dapat memastikan pelajar menentukan nilai perjutaan graviti bumi dengan tepat. Kemudian sasaran, saya kecilkan skop kepada 4 orang murid kelas 4SD. Data nilai perjutaan graviti tidak tepat menggunakan kaedah tradisional. Metodologi dan indikator adalah model kajian tidaklah limit, pemerhatian dan kemampuan. Tinjauan masalah. Murid tidak dapat murid tidak dapat menentukan nilai perjutaan graviti bumi yang tepat. Kalau mengikut DSKP, memang alat ni digunakan untuk menentukan nilai perjutaan graviti. Sebelum ni kaedah tradisional yang digunakan adalah menggunakan jangka masa detik. Kaedah yang baru digunakan betul inilah. Tapi masa saya beli alat ni tahun 2020, masa awal PKP, jadi eksperimen tu tak dapat dijalankan. Tahun 2021 pun tak dapat sebab masa tu PKP, dan tahun ni bila saya nak guna ada masalah sensor. Jadi saya terpaksa nak menggunakan kaedah yang tradisional lah, kaedah jangka masa detik tu. Sementara nak tunggu baikilah sensor ni. Ini yang saya gunakan pelajar menggunakan jangka masa detik. Nilai perjutaan graviti yang didapat adalah jauh daripada nilai perjutaan graviti yang sebenar. Ini gambar semasa pelajar menjalankan eksperimen menggunakan kaedah tradisional, iaitu jangka masa detik. Dan ini adalah analisis tinjauan masalah. Nilai yang kita dapat tu, yang pelajar dapat tu jauh daripada nilai agak jauh lah, tak menghampiri. Jadi saya anggap pencapaian kat situ tak berjaya. Ini adalah pautan perempuan bersama murid selepas menggunakan kaedah tradisional. Analisis tinjauan masalah. Nilai perjutaan graviti bumi yang didapati kurang tepat. Murid tidak dapat melepaskan pemberat dengan seragam dan seterusnya menyebabkan radat rawak. Semasa menggunakan jangka masa detik tu, 4 pelajar yang berbeza dia melepaskan pemberat tu dengan kadar yang berbeza. Jadi sebabnya kita dapat keputusan yang tidak menghampiri lah dari daripada nilai yang sebenar. Kemudian murid tidak menguasai kemahiran mengeksperimen dengan baik. Ini intervensi dia. Pelaksanaan kajian tindakan. Yang ini selepas dalam beberapa minggu tu saya minta pembuka suria dengan bantuan Rosli dibagilah sensor ni, dan alhamdulillah dapat guna tadi. Yang ni pelajar menjalankan aktiviti dengan menggunakan photogate dan pemasa elektronik yang ni lah. Nanti bila kita pasang pemberat tu, kita letak agak sini. Pemberat teruling ni dia akan letak kat sini, ada magnet. Bila kita lepaskan, jadi kadar lepasan tu sama. Kadar lepasan untuk bola teruling ni lalu dekat sensor ni sama.
Jadi ini step-step lah, belajar langkah-langkah, belajar menjalankan eksperimen dengan menggunakan sistem fotogik. Okey, mula dia kena laraskan ketinggian. Okey, ini boleh laraskan ketinggian berapa ketinggian yang dia guna. Okey, langkah yang kedua, belajar melepaskan bola besi itu dari magnet yang saya sebutkan tadi. Okey, aktiviti yang kedua, okey, belajar nak menentukan nilai percutan graviti. Okey, belajar mencatatkan masa gerakan melalui 2 fotogate. Jadi dah ada sensor kat sini, dia lalu. Okey, so nanti ada masa yang keluar kat sini. Okey, masa tu adalah masa yang lalu dekat fotogate pertama dan fotogate kedua. Okey, belajar catatkan. Okey, dan seterusnya belajar menggunakan rumus yang diberi untuk menentukan nilai percutan graviti dan mencatatkan nilai percutan graviti yang didapati dalam jadual. Okey, ini jadual yang memang dah ada dekat dalam buku teks. Okey, dan rumus tu pun memang dia dah bagi. Okey, kalau guna pita detik tu susah sikit lah sebab kita nak kena ukur. Lepas tu frekuensi dia sama, tapi nak ukur lepas leceh sikit kan, carbon dia ganti macam foto. Dia punya kertas tu foto. Jadi yang ni kita cuma nak ambil masa je. H tu dia punya ketinggian, jadi kita boleh kira dia punya percutan graviti. Okey, ini adalah dapatan daripada pelajar. Okey, kita dapati kat situ percutan graviti yang didapati sangat menghampiri nilai sebenar. Okey, kalau kita pasang kat situ jarak pemisah yang 50 cm tu sama dengan percutan graviti 9.51. Okay, jadi yang ni saya anggap satu je lah yang macam angkat jauh daripada nilai yang sebenar. Ada gula-gula tu. So ini adalah pemerhatian dan penilaian. Okey, menggunakan kaedah tradisional dengan kaedah baru. Okey, pemerhatian penilaian ni saya buat melalui temu bual. Okey, daripada temu bual pelajar menyatakan mereka teruja. Okey, teruja sebab mendapatkan nilai percutan graviti yang tepat dan menghampiri nilai sebenar. Okey, lepas tu pelajar juga mengatakan lebih mudah, okey, dan lebih cepat. Okey, kat situ ada pautan untuk video temu bual. Okey, refleksi kajian. Kesan kepada murid. Okey, murid dapat mengurangkan ralat rawak. Okey, dengan melepaskan bola besi penggerak dengan seragam. Okey, disebabkan pelajar tingkatan 45 subjek sains bilik memerlukan kemahiran proses sains yang lebih baiklah untuk mereka menghadapi ujian amali. Okey, jadi bila pelajar bila dia mengambil ukuran ni, okey, teknik mengambil kemahiran mengeksperimen tu dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya murid juga bersemangat dan sangat teruja. Okey, sebab daftar tu supaya jadi lebih excited. Dah 8 minit. Kesan kepada guru-guru, seronok kerana berjaya membantu pemikiran murid dalam tak pandang pula yang saya. Okey, untuk menentukan cara yang betul sehingga objektif tercapai. Okey, kajian yang selanjutnya, okey, saya bercadang dengan menggunakan fotogik ni saya nak buat kajian tentang gerakan linear dalam tajuk bab 2 juga. Yang ini untuk tajuk jatuh bebas. Dalam tajuk bab 2 tu ada gerakan linear yang kita boleh gunakan fotogik ni secara melintang. Okey, menggunakan kaedah ni juga lah. Okey, itu sahaja. Sekian.